Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma amin. Apa khabar semua yang mendengar, yang menonton di Instagram saya? Mudah-mudahan suara saya jelas dan semua yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bersama pada pagi ini adalah mereka yang diberikan sebanyak-banyaknya kebaikan. Kerana apa yang bakal kita pelajari dalam tempoh 1 jam daripada sekarang adalah suatu topik yang sebenarnya memerlukan kepada syarahan, memerlukan kepada huraian panjang. Namun cukuplah kita mendapat gambaran secara bersedikit tentang kisah bapa di dalam Al-Quran. Hari ini, ya, kalau orang yang tahu, dia tahulah, ya, dunia menyambut, ya, hari bapa sedunia. Tetapi kita sejak daripada 1400 tahun yang dahulu lagi, kita kaum muslimin telah diberikan peringatan, telah diberikan gambaran tentang besarnya kedudukan seorang ayah menerusi pembentangan kisah-kisah Al-Quran. Seseorang yang membaca Al-Quran dalam erti kata yang sebenar, rakan-rakan yang menonton, seseorang yang benar-benar membaca Al-Quran dalam erti kata yang sebenar daripada awal hingga ke akhir, pasti antara tadabburnya, antara kesannya adalah dia akan membuat persiapan untuk menjadi seorang lelaki yang baik, bukan sekadar ketika memakai uniform sebagai seorang ayah. Ya, seorang ayah, bagaimana seorang lelaki yang bernama ayah menjalankan tugasnya yang sebenar. Ya, bagaimana seorang ayah meletakkan KPI sebagai seorang ayah yang baik. Jadi Al-Quran tidak ketinggalan sama sekali dalam hal membahaskan apakah kayu ukuran kepada sikap seorang ayah yang baik. Ayah di dalam Al-Quran, ya, ayah yang baik-baik di dalam Al-Quran ini, kita akan dapati, ya, bukan sekadar, ya, bekerja mencari nafkah, ya, kepada anak bini, tetapi ada lebih daripada itu. Al-Quran memberitahu kita, ya, kaum lelaki, kaum suami, kaum ayah, untuk melihat dengan serius satu fungsi yang barangkali telah diabaikan dengan sangat kritikal pada akhir zaman ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian yang bakal saya berikan ini, ya, pada semua yang menonton, adalah perkongsian yang akan menyebabkan yang mana bakal bergelar ayah boleh nampak, ya, boleh bersiap untuk menggalas tugas sebenar sebagai seorang ayah. Yang mana yang sudah bergelar ayah macam saya, sudah ada anak, maka boleh membaiki, ya, 2-3 perkara yang kita lupa selama ini. Okey? Jadi saya akan kongsikan pada rakan-rakan semua testing 1 2 3. Assalamualaikum semua. Boleh kita teruskan? Saya minta maaf, kalau line tak clear. Baiklah, saya akan kongsikan dengan saudara-saudari semua 10 pengajaran daripada kisah bapa di dalam Al-Quran. Ya, kisah bapa di dalam Al-Quran bila berdialog dengan anak ataupun cerita membabitkan anak, sebenarnya ada banyak cerita dan ada banyak pengajaran, tapi kerana masa kita terbatas, kita cuba tangkap 10. Boleh
Mak Icah, ya, Nurul Ain Zulkifli, semua yang menyertai. Pertama sekali, kita ada 10 get ready saya cuba untuk bercakap perlahan-lahan agar semua dapat tangkap dan faham. Pertama sekali, keywordnya adalah semangat. Keyword nombor 1 ni semangat. Okey. Keyword nombor 2 selamat. Okey, cuba catat, cuba ingat. Saya keluarkan 10 S ni supaya kawan-kawan semua boleh ingat dengan mudah. Kita ambil keyword dulu. Selamat. Keyword nombor 3 adalah syaitan. Ya, keyword nombor 3 adalah syaitan. Keyword nombor 4 adalah action. Minta maaf lah ya kalau poor connection tu. Okey, minta maaf kalau poor connection. I'm trying my best. Saya kalau poor connection tu saya berhentilah sekejap supaya kawan-kawan tidak miss 10 S yang bakal saya kongsikan ini. Nombor 4 tadi adalah solat. Okey, boleh dapat ke? Nombor 4 adalah solat. Nombor 5 adalah sarjana. Okey, ini just nak mudahkan kawan-kawan untuk ingat. Nombor 5 adalah nombor 6 adalah siasah. Kawan-kawan yang boleh komen tu komen sepatah dua untuk bantu kawan-kawan yang baru join, yang ada masalah gangguan. Nombor 6 adalah siasah. Nombor 6 adalah siasah. Nombor 7 adalah syukur. Nombor 7 adalah syukur. Nombor 8 adalah sikap. Nombor 9 adalah sabar. Nombor 10 adalah salih. Macam yang duk wave tu boleh dapat ke 10 S. Dan kesemua 10 S ini apabila saya mengamati, ada yang tulis semangat je, makna dapat nombor 1 je lah. Nusrah Book, terima kasih. Semangat, selamat, syaitan, solat, sarjana, siasah, syukur, sikap, sabar. Last kali bukan soleh. Betul, last kali adalah soleh. Okey, betul. Terima kasih pada yang catatkan balik. Okey, kesemua 10 S ini adalah bila anda tengok cerita ayah yang baik-baik dalam Quran. Kita bukan bincang perempuan yang baik-baik Kita bincang ayah yang baik-baik dalam Quran, iaitulah cerita Nabi Nuh alaihi salam, cerita Nabi Ibrahim alaihi salam, cerita Nabi Yaqub alaihi salam, cerita Nabi Daud alaihi salam, cerita Nabi Zakaria alaihi salam. Sebelum Zakaria adalah mertua Nabi Musa. Cerita mertua Nabi Musa. So ada 6 cerita, ada 6 tokoh dalam Quran. Kalau kita beri perhatian, akan keluarlah pelbagai pengajaran. Antaranya 10 S saya sebut tadi. Saya ulang balik cerita Nabi Nuh sebagai seorang ayah, cerita Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah, cerita Nabi Yaqub sebagai seorang ayah, cerita mertua Nabi Musa, nanti saya cerita. Yang kelima, cerita Nabi Daud sebagai seorang ayah, dan cerita Nabi Zakaria sebagai seorang ayah. Ada yang boleh notakan balik tak? 6 tokoh yang bakal kita sembang ni telah mengeluarkan 10 S. Tu dia. Nuh, Ibrahim, Yaqub, Musa, mertua Musa, bukan Nabi Musa. Cerita Musa sebagai ayah tak direct dalam Quran. Kita nak ambil yang direct, yang jelas sahaja. Nombor 4, mertua Musa. Nombor 5 adalah Daud alaihi salam sebagai ayah. Nombor 6, Zakaria. Aida wafa, bagus. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, mertua Musa, Daud, Zakaria. Okey, bagus. Aida wafa. Mak Icah pun turut menyertai. Okey, tanpa membuang masa, kita terus pergi kepada huraian. Pertama sekali, semangat seorang ayah untuk anak mewarisi wawasan perjuangan hidupnya. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam membina Baitullah bersama dengan Ismail alaihi salam di dalam suratul Baqarah ayat 127. Okey, kawan-kawan semua, saya akan share dengan anda sekarang huraian, iaitulah siapa tokoh kepada 10 S tadi, di mana ceritanya dalam Quran
Ustaz tolong bagi tahu surah mana, ayat berapa, dan huraikan dia punya kualiti, dia punya perangai PA dia. Jadi 10S tadi dengan 6 contoh kita nak tahu siapa tokoh dia, kat mana ceritanya dalam Quran. Ustaz tolong bagi tahu surah berapa, ayat nombor berapa. Kemudian cerita dia punya kualiti dia tu. Jadi nombor 1 kita sebut tadi semangat. Dan ayat yang kita maksudkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ayat ini menceritakan mengenai perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk membina Baitullah Al-Haram, supaya bila ada orang ziarah, mereka akan ziarah Baitullah dalam keadaan sudah ada manasik, sudah ada cara-cara untuk menzahirkan sifat mereka sebagai Muslim. So sebagai seorang Muslim, ada cara-cara beribadat yang ditinggal. Nabi Ibrahim AS bina Baitullah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintah. Kenapa kena bina Baitullah? Supaya orang yang datang ziarah, orang yang datang ke Baitullah Al-Haram, mereka ada cara yang betul untuk mengesakan Allah, bukan cara ikut khayalan fikiran manusia. Maka Ibrahim AS apabila membina Baitullah, baginda juga telah memperkenalkan manasikul hajj. Macam mana cara dengan Baitullah ini kita boleh menunjukkan kita menyembah Allah yang esa. Jadi itulah cara yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tetapi semuanya bermula daripada perintah Allah bina Baitullah. Soalannya adalah, bapa dia bawa Ismail sama-sama? Kalau berdasarkan surah yang kedua, ayat 127, Ismail ada sama-sama membina. Sebenarnya Ismail tidak diperintahkan Allah membina Baitullah. Yang diperintahkan adalah insan yang disebut namanya yang pertama sekali, Ibrahim. Tetapi Ismail dibawa bersama dengan semangat untuk melihat manusia jadi Muslim, menyembah Allah yang esa. Jadi keyword penting nombor 1 tadi, semangat. Jadi seorang ayah, Al-Quran present kepada kita sebagai seorang ayah yang sangat bersemangat untuk anak bersama dengan dia melihat dunia, manusia keseluruhannya mendapat nikmat Islam, yakni cara menyembah Allah yang sebenar. Jadi itu keyword nombor 1, semangat Nabi Ibrahim. Ismail tidak difardukan untuk bina Baitullah, tapi dibawa bersama. Ayah akan berdiri di makam Ibrahim, kaki ayah akan berdiri kat situ, ayah akan lengkapkan bangunan ni. Kau walaupun tidak difardukan untuk membina, ayah nak kau muda-muda usia tu bantu ayah. So apa kesan pada anak? Anak turut sama, dibabitkan dalam proses membina wawasan untuk melihat ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Anak tidak diwajibkan, tetapi ayah nak anak join sama-sama. Dan menariknya, ayah tidak mengambil pendekatan untuk kau kena teruskan perjuangan ayah, legasi ayah kau kena teruskan. Tetapi ayah mengambil pendekatan untuk tidak sebut secara direct. Ayah babitkan bersama, sehingga barangkali anak tertanya-tanya, apa falsafah di sebalik bina Baitullah ini wahai ayah? Kenapa rumah Allah dikaitkan dengan batu bata ini? Jadi anak itu dibawa untuk berfikir bersama, bekerja bersama. Satu proses aktiviti yang menyebabkan ayah lebih seronok nak mengisi kekosongan minda anak yang bertanya soalan macam-macam. Instead of menyuruh secara direct, sehingga menyebabkan anak buat kerana ayah suruh. Sedangkan sekarang adalah sebenarnya proses di mana Ismail dibabitkan tanpa disedari falsafah yang ada di sebalik pembinaan Baitullah. Semangat. Itu nombor 1. Okey ke belakang? Surah yang kedua, ayat 127, Kutub Al-Husna. Terima kasih. Yang kedua, yang kedua, cuba teka dia tadi, selamat. Okey.
Kualiti yang kedua seorang ayah di dalam Al-Quran adalah kualiti di mana ayah mahu selamatkan anak dengan apa jua cara sebelum anak itu meninggal dunia. Anak itu mesti selamat dengan istighfar dan taubat. Ini nombor dua. Dan tokoh kita dalam hal ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kita semua sedia maklum cerita Nabi Nuh, ada satu orang anak yang mati tenggelam dalam banjir besar, yang memilih untuk tidak mentaati kemahuan ayahnya untuk naik ke atas bahtera. Tetapi kita boleh mengambil pengajaran dan teladan daripada surah Hud, surah yang ke-11 ayat 42 hingga 47. Dan kita ambil satu sahaja ayat untuk fokus kita, ayat 42, di mana Allah Ta'ala rakamkan usaha sehabis baik dilakukan oleh seorang ayahanda untuk selamatkan anaknya, yakni selamatkan akidah anaknya. Kita barangkali faham Nabi Nuh nak selamatkan anak dia dengan menaiki kapalnya. Kebetulan mereka terserempak keduanya face to face semasa banjir besar. Tetapi wala takum ma'al kafirin. Ayat 42 sebut ayah berpesan agar anak kalau nak naik atas kapal ini, la takum ma'al kafirin. Jadi ini menunjukkan ayah bukan nak selamatkan fizikal anak sebagai matlamat yang pertama. Ayah faham fizikal sesiapa takkan selamat pada hari ini, melainkan fizikal orang yang spiritualnya adalah menyembah Allah dan mukmin. Jadi Nuh alaihi salam adalah tokoh seorang ayah yang tidak berputus asa perangai barangkali, tetapi dia berusaha gigih untuk tengok anaknya bertaubat dan istighfar. Apabila dia melihat anaknya ada tanda-tanda berubah, seperti dia bersendirian, tidak bercampur dengan orang kafir, semasa orang kafir melarikan diri naik ke puncak gunung, sedangkan anaknya bersendirian di satu lokasi, ayah menyangka anak ini sudah tidak kafir. Sebab itu anak ini belum mati, wajar diberikan keselamatan dan diajak naik ke atas kapal. Ayah bukan tak tahu, Nabi Nuh bukan tak tahu, yang menaiki kapal hanya orang beriman. Nabi Nuh tahu. Nabi Nuh tidak akan mengajak sesiapa walaupun isterinya dan anaknya kalau tidak beriman. Tetapi kerana mendapati anak ini ada tanda-tanda beriman, kerana tidak bercampur sudah dengan orang-orang kafir, maka ayah ajak anak naik atas kapal. Dan ayah bagi peringatan, kau mukmin kan? Kau mukmin kan? Kau sudah percaya kan? Sebelum maut datang, sebelum banjir menenggelamkan semua orang kafir, ayo naik atas kapal ayah sebagai seorang mukmin. Jadi di sini kita belajar selamatkan anak kita dengan apa jua cara sebelum maut datang kepadanya. Jangan putus asa. Dan antara tokoh dalam hal ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun kita sedia maklum ayat-ayat seterusnya mengajar Nabi Nuh ditegur oleh Allah Ta'ala kerana bertanya apa status kematian anaknya. Sedangkan seharusnya tidak perlu ditanya, kerana sedia maklum bila anak tak nak naik kapal, maka itu menunjukkan anak tidak percaya pada ajaran ayah kafir, walaupun anak sendiri. Okey, boleh clear belaka? Yang kedua, okey, terima kasih insan. Kita pergi pada yang okey, minta maaf banyak-banyak atas poor connection. Hopefully kita boleh teruskan. Yang hantar request kat saya ni nak sembang ke macam mana? Masya-Allah. Kalau ada masa kita boleh sembang, tapi tak banyak masa, benda nak cakap pun banyak. Okey. Next kita teruskan. Banyak kedai buku join ni, masya-Allah, alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustazah Fatimah atas nota S yang kedua. S yang ketiga apa dia tadi kawan-kawan? S yang ketiga adalah syaitan. Seorang ayah dalam Quran kita terdapati ada tokoh ayah yang sangat memberi perhatian agar anak faham syaitan tidak akan putus asa takkan putus asa untuk kacau fikiran kalian. Dan tokoh yang dimaksudkan ini adalah Nabi Yaqub alaihi salam. Surah yang dimaksudkan adalah surah Yusuf. Kalau kita tengok surah Yusuf adalah surah yang ke-12. Dan terlalu banyak ayat-ayat dalam surah Yusuf
yang menceritakan tentang kualiti ayah yang bernama Yaqub alaihi salam. Dan kalau nak lebih fokus, tengok awal-awal cerita, tengok kat ujung-ujung cerita. Cerita Nabi Yusuf, tengok kat awal-awal, tengok kat ujung-ujung. Kat tengah-tengah tu banyak cerita tidak lagi membabitkan ayah. Tetapi kalau anda nak fokus pada parenting Nabi Yaqub alaihi salam, maka anda boleh lihat di awal dan di hujung cerita, di mana menonjolnya antara sikap Nabi Yaqub alaihi salam, dia mendidik anaknya bahawasanya kepada Yusuf alaihi salam, jangan bermusuh dengan abang-abangmu. Kau jangan cerita mimpi itu kepada abang-abangmu, tetapi aku nak ingatkan kamu, jangan bermusuh dengan abang-abang kamu, walaupun mereka bakal melakukan apa jua kepada kamu untuk menghalang daripada kebaikan datang pada kamu. Tetapi barang diingat, musuh sebenar kamu bukan abang-abang kamu. Abang-abang kamu akan jadi kaukaban berdasarkan mimpi tadi. Tetapi musuh sebenar adalah syaitan. Jadi ayah peringatkan anak tentang musuh sebenar syaitan. Dan dalam di hujung cerita pula kita akan dapati, ya, yang tadi ayat 5 surah yang ke-12. Kita ambil contoh yang kedua, ayat 87. Ayat 87 surah yang ke-12, Nabi Yaqub pesan pada anak-anaknya pula. Tadi pada Nabi Yusuf, sekarang pada anak-anaknya. Tolong cari Yusuf dengan Bunyamin di Mesir nanti. Dan jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kerana yang putus asa daripada rahmat Allah ini kaum kafir. Dan kita belajar pun, antara yang berputus asa daripada rahmat Allah dan kafir adalah, ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin, iaitulah syaitan. Nak habaknya Nabi Yaqub adalah ayah yang bersungguh untuk menanamkan dalam hati budi sanubari anak-anak yang syaitan ni akan sentiasa mendatangi kamu walau kamu anak ayah, anak seorang rasul. Kalau tadi Yusuf alaihi salam dan sekarang anak-anaknya yang bersepuluh, antara cara syaitan mengganggunya adalah, ya, dengan menimbulkan sikap putus asa, dah tak jumpa dah apa yang ayah kita mahu kita cari. Sedangkan ayah, ya, sangat meyakini Yusuf masih hidup berdasarkan, ya, pemberitahuan daripada Yusuf 40 tahun lepas. Maka ayah ada keyakinan berdasarkan janji Allah Ta'ala beri menerusi mimpi. Maka kenapa kalian kena putus sebab untuk putus asa? Kerana Allah Ta'ala takkan melanggar janjinya kepada Rasulnya. Allah Ta'ala tak akan menyalahi janjinya, ya, tetapi syaitan akan menggambarkan sebaliknya. Allah meninggalkan kamu, Allah dah tak sayang kamu. Sedangkan Allah berjanji kepada kita, barang siapa, ya, yang kembali kepadanya, bertaubat kepadanya, Allah membuka pintu taubat. Allah membuka pintu keampunan. Tapi syaitan akan cuba matikan. Syaitan akan cuba matikan harapan-harapan ini, termasuk macam saya sebut tadi, yang menyebabkan Nabi Yaqub pesan, ya, syaitan musuh yang nyata antaranya adalah, jangan kamu membayangkan yang abang-abang kamu tak akan berubah. Kerana abang-abang kamu akan berubah. Yang tak berubah adalah syaitan. Dan syaitan akan buat apa jua cara untuk menggagalkan perubahan abang-abang kamu. Tetapi, let me say cloudly, syaitan musuh yang nyata dalam hal menggagalkan mempercayai dan bersangka baik pada Allah. Jadi itu kisah ayah yang ketiga. Kisah kualiti ayah yang ketiga. Kita pergi kepada yang keempat. Okey. Terima kasih pada Ustazah Fatimah yang sebut mengenai S yang ketiga. Kita pergi pada yang keempat. Yang keempat apa tadi? Salat. Cerita ayah yang seterusnya di dalam Al-Quran adalah cerita ayah yang mendidik anak agar solat kerana syukur. Kenapa anak kena solat? Ayah didik kita solat sebab kita nak ucap terima kasih pada Allah atas apa dia bagi. Segala macam perkara dia bagi pada kita, maka cara berterima kasihnya adalah dengan menunaikan solat. Ayah didik anak begitu. Okey. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berdoa bersama dengan Ismail dan Ishaq alaihi wassalam.
Dan ia adalah surah yang ke-14, surah Ibrahim, ayat 39 hingga 40. Kalau tuan-tuan perhatikan kedua-dua ayat ini, ia bermula dengan Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Jadi Ibrahim menzahirkan kesyukuran kepada Allah karena kurniakan anak-anak aku ini, ya Allah, Ismail dan Ishaq, yang mana kedua-dua ini, ya, kemenjadian mereka, kelahiran mereka sangat menakjubkan. Ya, Ismail ini adalah anak yang aku perolehi selepas puluhan tahun tidak mendapat anak menerusi Sarah, dan itu pun Ismail diperolehi, dilahirkan kerana musafir Nabi Ibrahim ke Mesir dan dikurniakan Hajar. Adapun Ishaq, kelahirannya juga sangat ajaib kerana menerusi perkhabaran malaikat dalam rupa paras manusia yang datang ziarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi seterusnya, selepas bersyukur pada Allah, Nabi Ibrahim mention tentang solat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa dzurriyyati. Oleh hal yang demikian, wahai Allah, agar kami konsisten bersyukur dan aku sendiri bersyukur dengan nikmat anakku Ismail dan Ishaq, maka jadikan aku sebelum anak-anak aku sendiri konsisten menyempurnakan salat. Jadi ini kualiti ayah yang keempat menerusi kisah-kisah ayah yang baik-baik dalam Quran. Ya, sebab apa saya sebut ayah yang baik? Sebab dalam Quran ada ayah yang tak baik pun. Antaranya Azar dan beberapa tokoh lain. Ya, nanti kita sembanglah. Okey, itu yang keempat, ayah yang mengajar anak solat sebab apa? Sebab apa kena semaya? Adakah dia mau semaya sebab nak jauhi daripada api neraka sahaja? Ataupun sebab kamu dah umur 10 nanti ayah rotan? Betul kan? Sebab orang panggil big why anak menunaikan solat, sebab nak ucap terima kasih. Jadi orang yang menghargai apa yang sudah berlalu tadi, apa yang Allah Ta'ala bagi. Maka Ibrahim menzahirkan terima kasih atas Allah anugerahkan anaknya sebagai yang keempat. Itu yang keempat. Minta maaf ya, poor connection lagi. Okey, boleh kita teruskan? Okey, yang seterusnya kita pergi kepada S yang ke-5. S yang ke-5 ini saya buat tadi sarjana. Sarjana ni maksudnya adalah ayah bersungguh agar anak itu, walaupun anak tak lahir lagi, dia sudah ada wawasan, dia sudah ada azam agar anak ini akan mewarisi daripada dia, ya, kesarjanaan dalam bidang kitab Allah. Anak tu ulama, anak tu orang yang sangat quwwah, sangat ada kekuatan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan memahami kitab Allah dan memahamkan pada orang lain kitab Allah. Okey, kisah siapa ni Ustaz? Kisah Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya. Ini berdasarkan surah 19 ayat yang ke-6. Ya, surah Maryam ayat yang ke-6, di mana kita dapat lihat Zakaria alaihi salam berdoa pada Allah agar dikurniakan anak. Tetapi baginda menyatakan sebab mahukan anak, iaitulah yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Maksudnya apa? Anak ini adalah anak yang berbeza daripada anak-anak orang lain di zaman aku hidup, wahai Allah. Anak ini adalah anak yang akan memulihkan masyarakat yang ada dari kalangan Bani Israel sekarang. Kebanyakan ulama-ulama sedia ada, aku tahulah realiti sebenar Ahlul Kitab, mereka kebanyakannya sudah merosakkan ajaran Allah yang sebenar dalam Taurat yang diturunkan kepada moyang kami Musa alaihissalam. Maka Allah, aku risau aku mati nanti tak ada orang yang benar-benar akan membawa ajaran Taurat yang sebenar. Maka jadikanlah aku ada anak yang akan Yahya, ya, yang akan menghidupkan, ya, yang akan ihya Ulumiddin, yang akan menghidupkan ajaran agama berdasarkan pedoman yang suci bersih daripada kitab Allah yang bernama Taurat. Jadi ayah bersungguh ni
dan kerana doa itulah Zakaria diberikan keajaiban, dapat anak Yahya, dan Yahya pula ada kekuatan. Wa atainahul hukma sabiyya. Masa kanak-kanak sudah dikurniakan Allah hikmah, kebijaksanaan untuk menguasai ilmu Allah yang diturunkan dalam kitab Taurat. Allahu Akbar. Okey, boleh? Okey, terima kasih Ustazah Fatimah atas notanya juga. Kemudian kita pergi pada yang ke-6. S yang ke-6, saya sebut apa tadi? Siasah. Dalam Quran ada cerita ayah yang bangga anak punyai bakat siasah lebih daripada dia. Ia bukan sekadar cerita ayah nak tengok anak ni jadi raja, pemimpin yang adil macam dia, tetapi kelihatannya alhamdulillah hasil mentorship yang berterusan, anak kelihatan lebih baik daripada dia. Alhamdulillah. Rasanya anda boleh teka kisah siapa? Ia adalah kisah Daud dan Sulaiman, anaknya, dalam surah yang ke-21 ayat 79. Surah 21 Al-Anbiya ayat 79. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. Okey, jadi berdasarkan ayat ini dan ceritanya, ya, kita kena tahu cerita, dan nak cerita tu sejam lah, saya perlukan cerita untuk cerita ni saja. Tetapi lebih kurangnya beginilah. Ayah telah menyelesaikan satu isu, dan anak bila diminta pendapat oleh ayah, kau punya pendapat pasal isu ni macam mana? Anak bagi pandangan siasah yang lebih baik. Ayah tercengang, macam ceritanya adalah pemilik, ya, kebun telah dirosakkan kebun-kebunnya oleh kambing-kambing. Jadi bila dilaporkan kepada Nabi Daud sebagai raja dan hakim, siasah Nabi Daud adalah pemilik kambing kena bagi semua kambing-kambingnya pada pemilik kebun. Sebab apa? Sebab kamu tak jaga elok-elok kambing-kambing kamu, kambing-kambing tu jadi liar pada malam hari, habis rosak kebun saudara dia. Akibat daripada kambing-kambing tu, sebagai hukuman yang adil, maka serahkan kambing-kambing tu kepada pemilik kebun. Dia dah hilang mata pencarian. Tetapi Sulaiman punya idea kepada ayah, ya, saya setuju dengan pandangan ayah. Cumanya saya lihat begini ayah, kita bagi kambing tu pada pemilik kebun yang rosak, ya, yang kebunnya rosak akibat kambing pemilik kambing-kambing yang rosakkan tu. Tetapi kita bagi sekejap je ya, bagi sementara sahaja. Satu hari nanti kita kena minta kepada, ya, pemilik kebun yang sudah ada kambing-kambing ini, dah ada mata pencarian baru ni, pulangkan balik kambing tu. Kerana sepanjang pemilik kambing tu kehilangan kambing yang akibat, ya, keputusan Nabi Daud, dia boleh mengusahakan tanah kebun yang terbiar dan rosak tadi tu. Jadi tidak ada tanah atas muka bumi Allah yang akan terbiar. Tengok ya minda Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, cerita ni panjang lebar lah, tuan-tuan kena YouTube lah saya punya kuliah pasal cerita ni. Tetapi nak katanya, ayah melahirkan anak yang pandai bersiasah, bijaksana dalam siasah. Ya, bukan sekadar adil, tetapi ada rahmah, ya, bukan sekadar adil, tetapi ada jiwa rahmah, ya, kepada pemilik kambing, dan juga rahmatan, ya, lil alamin, kepada muka bumi Allah. Tak nak ada muka bumi Allah yang terbiar, lalu mesti dibangunkan. Jadi ini yang ke-6, S yang ke-6. S yang ke-7 apa ya pula? S yang ke-7, okey, S yang ke-7 adalah syukur. Ayah mengajar anak, la in syakartum la azidannakum. Kau kena ingat betul-betul, ayah dikurniakan Allah banyak perkara yang ayah tak duga, sebab ayah banyak bersyukur dan banyak melafazkan alhamdulillah alladhi faddalana ala kathirin. Ayah bila, ya, nak pergi berperang, Allah jadikan besi tu lembut pada ayah nak. Sebab apa? Ayah bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi. La in syakartum la azidannakum.
Ya, bila ayah membaca Zabur, burung-burung akan hadir bersama dan gunung pun akan bertasbih bersama. Ayah tak minta, Allah Ta'ala bagi. Sebab apa? Ayah bersyukur pada Allah. Dan ayah nak ingatkan kamu, wahai Sulaiman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau seorang yang banyak bersyukur, kau akan dikurniakan Allah tambahan nikmat dari arah yang kau tak duga. Kau tak percaya, kau tengoklah. Jadi Sulaiman menjadi seorang raja dan nabi yang bersyukur pada Allah. Dan hasilnya apa? Kita ada cerita yang panjang lebar dalam surah An-Naml, di mana perjalanan baginda melalui lembah semut. Lihat pemimpin bersyukur, Allah Ta'ala tambah nikmat di mana dia bukan sekadar boleh mendengar, ya, pemimpin yang boleh mendengar dengan baik, ya, dan memahami bahasa burung. Allah tambah nikmat, baginda boleh mendengar dan memahami bahasa makhluk halus yang bernama semut, permaisuri semut. Allahu Akbar. Jadi kisah ini dirakamkan dalam surah 27 ayat 16. Wa waritha Sulaimanu Daud. Sulaiman mewarisi Daud. Apa dia? Bukan sekadar kenabian, bukan sekadar keilmuan, tetapi sifat syukur yang ada pada ayahnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Jadi ayah mestilah mendidik anak, ya, la in syakartum la azidannakum. Jangan jadi orang yang mudah tertekan, ya, apabila Allah Ta'ala uji, apabila ujian kesulitan terjadi, jadilah orang yang sentiasa mengenang agaknya, ya, apa yang sedang Allah Ta'ala kurniakan dan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan. Ya, kita akan jadi susah hati bila berfikir, ya, benda yang kita nak belum dapat, ya. Tetapi kita akan jadi orang yang tenang apabila kita, ya, menghargai apa yang telah Allah Ta'ala beri, apa yang sedang Allah Ta'ala beri di sebalik kehilangan, ya, nikmat-nikmat tertentu. Okey, itu yang ketujuh, cerita ayah di dalam Al-Quran. Yang ke-8, cerita ayah di dalam Al-Quran adalah sikap atau akhlak. Inilah satu-satunya cerita ayah. Setakat saya bacalah, kalau saya salah betulkan. Satu-satunya cerita ayah dalam Quran yang bercakap, yang mendidik anaknya, dan anak tu perempuan. Allahu Akbar. Ya, anak tu anak perempuan. Ia adalah surah yang ke-28 ayat 25. Surah Al-Qasas. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Tuan-tuan tengok, ini kualiti yang Allah rakamkan dalam Quran bukan kebetulan, bukan saja-saja. Dia mengandungi pengajaran yang besar kepada wanita-wanita, di mana satu daripada dua wanita Madian yang telah dibantu oleh Nabi Musa AS untuk memberikan air kepada kambing masing-masing, sedangkan Musa dalam keadaan kebuluran, pelarian. Ayah dia perintahkan dia untuk pergi panggil Musa yang kelihatan kebuluran tetapi sangat baik hati membantu anak-anak dia. Pergi panggil Musa, ayah nak jumpa. Kamu telah bertemu dengan satu orang yang bukan biasa-biasa. Jangan harap kau akan jumpa lagi lelaki macam tu atas muka bumi ni. Pergi panggil dia. Tak payah berdua, kau seorang cukup. Jadi seorang tu pergi, dan Allah sebut, dikekalkan cerita ni kualitinya sampai hari kiamat. Kita tak tahu dia tu siapa. Yang Safora ke nama kita tak tahu. Tetapi anak perempuan kepada tokoh negara Madian ini, Allah rakamkan kualitinya, ya, dia berjalan dengan penuh rasa malu. Malu ni maksudnya dia rasa macam satu sikap yang jarang dia buat. Nak pergi deal dengan orang lelaki ni bukan benda dia biasa. Dia dibesarkan dan dididik oleh ayahnya, ya, untuk mengelakkan lelaki bila tiada keperluan. Jadi dia tak biasa nak berurusan dengan lelaki ni. Dan sekarang dia ada keperluan, dia ada kemaslahatan dan dia kena berkomunikasi, apatah lagi ayah suruh. Tetapi Allah rakamkan dalam hatinya bersangatan rasa malu. Malu inilah yang akan jadi dinding dan benteng pada perempuan. Daripada
ya, diperguna, diperlaku dan tumbang dengan pelbagai kelicikan taktikal orang-orang lelaki yang barangkali melihat perempuan dengan syahwat. Maka benteng untuk ini semua adalah istihya. Jadi lihat yang macam mana ayah mendidik anak perempuan dengan akhlak dan sikap berjalan dengan penuh rasa malu. Satu perkara yang barangkali hilang pada waktu ini. Pada perempuan-perempuan di akhir zaman, yang kita kena tegur, yang kita kena dakwahkan, yang kita kena berkawan, jangan tinggalkan. Bukan yang menonton pada pagi inilah, insya-Allah. Yang menonton pada pagi ni, semuanya baik-baik belaka, baki lagi kita nak selamatkan dan menyebabkan orang lain pun jadi baik macam kita. Okey, boleh nampak Adapun yang ke-9, sebenarnya nak urai ni perlu seminar sehari lah. Tetapi tak apa, kita dedahkan lebih awal pada saudara-saudari semua. S yang ke-9 adalah sabar. Dalam Quran ada cerita di mana ayah pesan pada anak, bila kau dapat nikmat beragama, kau kena sebar nikmat ni pada orang lain. Kau kena lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi ayah nak pesan, dalam amar ma'ruf nahi mungkar ada sabar. Sabar bukan hanya ketika ditimpa musibah, wahai anak anda, ya bunayya, tetapi apabila kamu berdakwah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sabar itulah pakaian yang indah. Seorang pendakwah seumpama pakai pakaian yang kotor bila tidak ada sabar. Sebab itulah hidup ini semua orang rugi, melainkan yang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan pakaian kesabaran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila menyuruh orang kepada amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan sekali-kali tidak menguruskan suara, mata, cara berjalan. Maksud saya cerita pesan Luqman kepada anaknya, surah yang ke-31 ayat 12 hingga 19. Dan sekarang kita ambil satu pengajaran kenapa Luqman berkata amar ma'ruf nahi mungkar. Lepas tu Luqman kata wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Lepas tu Luqman pesan lagi, inna ankaral aswati la sautul hamir. Yang mana dua ayat terakhir cerita Luqman ini membabitkan lidah, membabitkan eye contact, membabitkan cara berjalan. Sebab pendakwah bila hilang sabar, dia mula memuja syahwat dan mula mengangkat dirinya lebih daripada mesej dan risalah yang disampaikan. Seorang pendakwah yang ada kesabaran, dia sentiasa mengelakkan dirinya gopoh dan gelojoh. Antara contoh gopoh dan gelojoh adalah nak tunjuk ilmu tinggi. Nak tunjuk ilmu tinggi. Tetapi bila Allah Ta'ala datangkan satu orang yang tegur, dia terus tidak boleh terima teguran berkenaan. Dia berpaling daripada teguran berkenaan. Sebab tu Allah Ta'ala tegur atas lidah Luqmanul Hakim, la tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu berpaling bila ada manusia datang kepada kamu. Sama ada dia nak tanya soalan, dalam keadaan dia miskin, tidak ada sebarang kemampuan untuk memberikan pembalasan kepada kamu bila kamu dapat jawab soalan, atau dia adalah orang yang nak tegur kamu, wahai ilmuwan, wahai agamawan. So jangan, orang-orang yang mula mengangkat dirinya dan mahu melebihkan dirinya mengatasi orang lain, dia tak boleh terima teguran dan dia akan tusair, dia akan berpaling. Jangan sampai kamu cakap dengan orang dengan suara himar. Sebab orang yang menggunakan suara himar ini adalah dia sangka cakapnya itu cakap yang baik. Tetapi sebenarnya itu bukan akhlak Nabi, itu bukan akhlak Quran aja. Bersuara himar ini maksudnya adalah suara yang kamu sangka itu bagus. Kamu sangka itulah petunjuk, tetapi itu bukan sebahagian daripada agama. Bukan macam tu cara nak ubah orang. Antaranya adalah seperti pendakwah-pendakwah yang menggunakan kaedah-kaedah perli, kaedah-kaedah sarkastik, ataupun naik suara marah-marah. Itu bukan suara pendakwah yang sebenar. Semoga Allah selamatkan kita daripada suara himar.
Sebab orang yang tinggi suara agar orang berubah, ini sebenarnya bukan pendakwah dah. Orang ini menyangka bahawasanya hidayah di tangan dia. Sedangkan Quran aja lasta alaihim bimusaitir. Ya, tugas kamu hanya menyampaikan dengan hikmah. Ini S yang ke-9, menerusi pesan Luqman kepada ayahnya. Pesan Luqman kepada anaknya. Dan yang terakhir, S yang terakhir, okey. Okay, terima kasih Nur Zatika, Diana Suhaimi. Ya, siapa lagi yang bagi komen tu? Ya. Okey, yang terakhir, yang Ustazah Fatimah boleh rekodkan, yang terakhir, salih. Sekarang kita belajar satu benda daripada seorang ayah yang bernama Nabi Ibrahim lagi sekali. Apabila diperintahkan Allah untuk mengorbankan, apabila Nabi Ibrahim memahami mimpinya sebagai perintah Allah untuk mengorban dan menyembelih anak andanya Ismail. Dan surah yang kita nak beri perhatian adalah surah 37 ayat 100 hingga 113. Ayat 100 hingga 113 dan fokus kita ayat 100 sahaja. Di mana tuan-tuan sedia maklum, Raya Haji pun tak lama lagi, cerita ni akan dikumandangkan sekali lagi. Kenapa Nabi Ibrahim bertanya pandangan anak? Apabila Nabi Ibrahim menyatakan, ayah tengok dalam mimpi ayah hampir menyembelih kamu. Apa pendapatmu nak? Ia bermaksud anak faham. Ayah bila kata mimpi, itu wahyu. Maka anak memahami dia akan dikorbankan. Tetapi persoalannya, kenapa ayah masih still minta pendapat anak? Sedangkan ini perintah Allah. Jadi, kenapa Ibrahim AS meminta pendapat anak? Inilah yang dimaksudkan sebagai anak yang soleh. Allah Ta'ala mentafsirkan sendiri maksud ayat sebelumnya, ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Dan kita pun berdoa pada Allah agar ditempatkan dari kalangan orang-orang yang mendapat nikmat. Suratul Fatihah, an'amta alaihim, dan dihuraikan dalam suratul Nisa ke mana, iaitu orang-orang yang mendapat nikmat ini antaranya orang soleh. Ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin, doa Nabi Yusuf. Jadi apa maksud soleh? Apa maksud soleh, tuan-tuan? Saya nak anak saya soleh. Okey, soleh tu apa? So, inilah tafsiran kepada makna soleh. Dan Nabi Ibrahim tanya tu, jawapan anak tu akan menunjukkan dia dapat anak yang soleh yang dia doa dulu. Alhamdulillah, Allah dah mustajabkan permintaan aku. Jawapan anak menunjukkan anak tu soleh. Dan apa jawapan anak? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Jawapan anak ini adalah, ayah lakukan segera apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan. Ayah jangan risau, ayah akan mendapati saya dengan izin Allah. Akan menjadi orang yang sabar apabila ayah tunaikan perintah berkenaan. Walau sakit ayah, walau perit, walau sulit, saya memilih untuk mentaati perintah Allah kepada ayah. Saya memilih untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini soleh. Diuji dengan kesakitan, diuji dengan kesulitan, diuji dengan keperitan, tetapi kekal bersangka baik pada Allah, kekal mahu pahala daripada Allah, tidak mahu jadi orang yang stres-stres tetapi tak ada pahala. Biarlah stres, sebab kita manusia bukan malaikat, tetapi kita masih boleh mendapat pahala. Sebab ada orang stres tak dapat pahala sebab dia mencarut, dia sebut perkataan yang tidak selayaknya diucapkan seorang Muslim, perkataan yang tak selayaknya dinisbahkan pada Allah, dia tak ada pahala. Sedangkan Allah bagi musibah untuk dia dapat pahala. Jadi ini orang yang saleh. Sebab tu tuan-tuan, kalau baca surah As-Saffat, penuh dengan Allah Ta'ala menyebut cerita orang-orang saleh. Bukan cerita Nabi Ibrahim saja dan Nabi Ismail. Dia kesemua mereka tu diuji Allah, tapi mereka sabar.
mereka memilih untuk dapat pahala dalam musibah. Seperti cerita Nabi Yunus dalam surah As-Saffat, cerita ramai lagi lah Nabi-Nabi dalam surah As-Saffat. Jadi di penghujung ini, ya, kita rumuskan ada 6 tokoh telah saya kongsikan. Beliau adalah Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Yaqub alaihi salam, mertua Musa alaihi salam, Daud alaihi salam, Zakaria alaihi salam. Ini adalah 6 tokoh ayah yang telah kita kongsikan tadi, dan daripada 6 tokoh ini telah kita singkap 10 pengajaran, dan untuk memudahkan ingatan, ia adalah 10 S, iaitulah semangat, syaitan, salat, sarjana, siasah, syukur, sikap, sabar, saleh. Dan kesimpulan ini yang penting. Dengan elok-elok sebelum saya tutup, ya, saya tak sempat S yang pertama. S pertama Ustazah Fatimah adalah semangat. Semangat untuk anak mewarisi kemahuan, keazaman ayah. Nak lihat dunia ini Muslim belaka. Nak lihat semua orang datang Baitullah dan menyatakan pengisytiharan labbaik Allahumma labbaik, iaitulah mengesakan Allah tanpa ada berhala di sini, tanpa ada perlu cara-cara aneh bid'ah seperti telanjang masa tawaf. Ini bukan daripada agama. Manasik untuk mengesakan Allah ambil daripada millata Ibrahim. Ya, Ibrahim diperintahkan Allah bina Baitullah, Ismail tidak diperintahkan, tetapi ayat berkenaan menunjukkan, nak mai jan ayah, tolong ayah sekali. Subhanallah, bijak Ibrahim. Sebenarnya dia nak bagi tahu anak apa wawasan dia. Ya, dia nak ajar anak dia apa falsafah seni bina ini. Apa falsafah Baitullah ini. Kenapa Allah Ta'ala mengisytiharkan adanya rumah Allah. Jadi dengan anak tu terbabit, angkut batu bata, dia muda lagi. Jadi ayah boleh mencelah di mana-mana untuk doktrin ataupun tarbiyah fikrah anak berkenaan, ya. Jadi ada siapa-siapa lagi yang miss? Okey. Kalau dah tak ada, dengan elok-elok ini penutup kesimpulan penting. Khusus kepada ayah-ayah semua, tolong angkat tanganlah dalam komen-komen tu siapa ayah kat sini dengan elok-elok. Semua kisah ayah yang saya paparkan tadi menyimpulkan ayah berperanan sebagai pendidik. Bukan sekadar kerja di pejabat, cari duit, gaji, lalu sara anak bini. Quran berdasarkan 6 tokoh tadi dan 10 S, kita kesimpulankan bahawasanya ada tugas penting yang saya banyak lupa, yang banyak kaum ayah lupa. Quran bukan saja-saja bentangkan kisah ayah dengan 10 S tadi, menunjukkan ramai orang lelaki yang memimpin rumah tangga sekarang, qawamu lelaki sekarang yang bernama suami, alhamdulillah suami yang baik barangkali, tetapi tidak menjadi ayah yang sepatutnya. Sejak bila tugas mendidik anak hanya diberikan kepada ibu? Sedangkan Quran membentangkan tugas mendidik yang utamanya, yang vitalnya adalah ayah. Dengan 10 S tadi, it is all about educate anak tu. Anak jadi siasah lebih baik. Anak solat dengan sebab yang jelas kenapa dia kena solat. Anak seorang yang jaga suara, jaga mata, jaga cara berjalan apabila amar ma'ruf nahi munkar. Anak jadi malu bila nak bertemu dengan lelaki yang tak dikenali. Anak yang menguasai kitabullah. Anak yang memahami syaitan, musuh utama. Ini semua apa dia kalau bukan educate anak, didik anak. Jadi kesimpulannya, kisah ayah di dalam Al-Quran adalah kisah ayah menjalankan tugas mendidik. Ini menunjukkan Allah Maha mengetahui apa yang bakal diabaikan oleh ayah-ayah di akhir zaman, termasuk saya. Jadi kita kembalikan function ini, semua kawan-kawan, kita jadikan tazkirah ini peringatan untuk saya, untuk kita semua, agar kembali memberi perhatian kepada hal-hal pendidikan anak dalam aspek-aspek yang kita dah boleh buat senarai semak checklist 10S tadi. Ya, terima kasih 6 orang guru yang telah mengajar kita
ada banyak aspek dalam hal-hal mendidik anak-anak. Ya, ibu membantu kita untuk mendidik anak, tetapi tugas utama hendaklah digalas oleh kita yang bernama ayah. Okey, boleh sesiapa share as yang pertama. Dah selesai tadi. Okey, terima kasih pada rakan-rakan Wafa Al-Mahfuz. 7 tokoh yang saya tulis daripada apa yang Ustaz bagi tahu, bukan 7 Wafa, ada 6. Nuh, Ibrahim, Yaqub, mertua Musa, Daud, Zakaria. Okey, itu ayah yang baik-baik dalam Al-Quran. Okey, Yat Madinah, Ustaz tokoh yang ada dalam elemen Sabah. Soalan saya tak faham. Siapa tokoh dalam elemen Sabah? Barangkali itu soalannya kot. Luqman mendidik anaknya sabar bila buat dakwah. Orang buat dakwah tak ada sabar, dia sebenarnya hanya menyebabkan lebih ramai orang lari daripada Islam. Jadi sabar tu penting. Okey. Nombor 10, rujukan ayat mana Azrina? Rujukannya adalah surah 37 ayat 100. Okey, ayat 100. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan pada apa yang saya kongsikan. Ya, minta maaf tak dapat nak mention semua yang committed mendengar daripada awal hingga akhir. Mudah-mudahan boleh sebar-sebarkan 10S ini dengan kisah 7 tokoh tadi. InsyaAllah mudah-mudahan hari bapa sedunia ini kita maknakan dengan Al-Quran, bukan dengan version barat, ya, yang merayakan pada hari-hari tertentu, ya, untuk menghargai orang-orang tertentu dalam kehidupan kita, ya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua.